Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Okey. So kita jumpa lagi pada pagi ini dalam sesi sembang santai bersama Asia. Okey. So kita nak bincang-bincang pasal ilmu emas dan juga kewangan lah. Okey. So Asia ni lebih menjurus kepada emas untuk nak menguruskan kewangan dengan lebih baik. Okay, itu fokus Asia. Cumanya maknanya kita tak boleh lari daripada simpanan emas ke apa ni untuk nak menguruskan kewangan kita dengan lebih baik lah, supaya ultimatenya bagi semua orang adalah kita nak ada dana persaraan lah. Itu yang paling ultimate lah bagi Asia. Okay. So kalau kita tak ada lah, macam contoh kita memang kata-kata kita tak ada sebarang matlamat lain, contoh kita memang tak apalah, saya tak ada lah, tak nak beli rumah, saya nak sewa pun tak apa. Tapi macam maknanya ultimate kita adalah kita nak ada dana persaraan yang baik. Macam contoh kata kita tak nak beli rumah pun. Okay, so kita tak perlulah ada deposit untuk beli rumah apa semua kan. Tapi maknanya nanti kita akan sampai satu masa yang kita kena financially freedom. Maknanya kita dah memang tak boleh bekerja. Contoh lah, kebiasaannya orang Malaysia umur 60 dah tak bekerja kan. Kata-kata pencen. Okay. So 60 maknanya kalau ikut kadar purata rakyat Malaysia punya umur, ada 70 Jabatan Perangkaan mengeluarkan laporan bahawa rakyat Malaysia ni umurnya adalah puratanya dalam 77 tahun macam itulah. Okey. So 77 tahun. Maknanya kita kata 80 lah. Maknanya kita ada 20 tahun untuk kita hidup dan kita tak bekerja masa tu. Sepatutnya kita tak bekerja lah, sebabnya dari segi kodratnya kita dah tak berapa nak orang kata dari segi orang kata kuasa kita nak bekerja kan. Kita dah tak berapa nak sihat berbanding dengan sekarang. So maknanya memang financially freedom, maknanya kita dah tak, kita bebas kewangan tu memang tak ada pilihan, kita kena ada bebas kewangan. Macam-macam mana pun, sebabnya akan sampai satu masa kita tak boleh bekerja. Sama ada kita pencen ataupun memang kita orang kata tak sihat ke macam mana kan. Tapi memang kita kena ada buat matlamat untuk itu. Kalau kata tak nak ada rumah sendiri pun, nak menyewa saja kita rasa selesa lagi menyewa, tak perlu ada komitmen. Contoh nak kena bayar cukai tanah ke, nak kena bayar maintenance ke apa semua, kita just bayar sewa, contoh kan. Ada orang yang berfikiran macam tu. Okay, so tak ada masalah. Cumanya maknanya kita kena ada juga satu matlamat, adalah yang paling ultimate adalah matlamat untuk menyediakan dana persaraan yang mencukupi bila kita dah tak boleh nak bekerja. Kita ada duit yang mencukupi untuk nak menyara hidup kita. At least contoh kata, kita kata nanti masa kita umur 60 kita nak ada RM5,000. Kita nak ada wang perbelanjaan RM5,000, termasuklah kata sewa rumah dengan semua benda kos lain, contohnya. So kalau 20 tahun maknanya kita kena ada wang RM1.2 juta. 20 tahun 20 tahun maknanya kita kena ada simpanan RM1.2 juta, sebab kita tak nak maknanya bila kita dah tak berupaya untuk bekerja, kita kena bekerja lagi kan. Ada yang viral sebelum ni kan, ada seorang pakcik yang maknanya kalau ikut dari segi umurnya dah bersara lah, tapi terpaksa menjadi rider untuk nak menampung kehidupan. So kita tak nak lah macam tu, dan kita pun tak nak lah kalau boleh dari segi orang kata mengharap kepada nak menjadikan anak-anak kita sebagai tabung persaraan kita, sebab kita tak tahu apa lagi orang kata dari segi tribulasinya kan, dari segi ujiannya kehidupan di masa depan untuk anak kita menyara kita juga, berbanding dengan dia pun kena menyara diri dia sendiri kan. Sebelum dia bekerja pun, contoh sekarang kalau contoh kata yang ambil simpanan pinjaman PTPTN, sebelum dia bekerja, contoh tu dia belajar dekat universiti ke ataupun sebarang lah IPT, dia keluar saja daripada IPT tanpa kerja lagi, dia dah ada hutang untuk dia bayar. Kerja tak ada lagi, contoh macam tu. So maknanya ultimate kalau ni maknanya kita kena ada dana persaraan. Kalau bagi saya 1.2 juta maknanya kalau sekarang lebih kurang dalam, kita kena ada at least 4 kilo emas untuk nak bersara dengan selesa. Kalau ikut purata laporan yang dikeluarkan oleh KWSP, so ramai sangat golongan rakyat Malaysia yang ada duit dalam KWSP pun bawah daripada RM10,000. So kalau RM10,000, kalau RM5,000 untuk belanja 1 bulan, so 2 bulan dia dah tak ada apa dah. So lagi 19 tahun 10 bulan tu
macam mana kehidupannya. So kita patut fikirlah, kita patut fikir tersebut. Jadinya kita kena mula dengan apa pendapatan yang kita ada sekarang, kita kena mula menyimpan. Sebabnya duit sehari ini bukanlah untuk kita gunakan semuanya pada hari ini. Sebab ada dalam portion tersebut untuk kita gunakan di masa hadapan lah. So kalau kata kita nak ikut trend semata-mata, memang agak menyedihkan lah bagi kita, sebab kita maknanya belum ada sedikit kesedaran lah untuk nak mengubah kita punya pengurusan kewangan kita. Okey. So bagi saya, contoh bagi saya, buku Misi Bebas Hutang ni, saya baca membuka mata saya lah, Misi Bebas Hutang. Maknanya kenapa kita nak kena bebas hutang, untuk nak pastikan kita boleh menyimpan dengan lebih baik lah. Menyimpan dengan lebih baik, sebab menyimpan dengan lebih baik baru kita ada simpanan. Bila kita berbelanja, kita membayar orang lain, maknanya kita mengkayakan orang lain. Tapi bila kita menyimpan itu, kita mengkayakan diri kita sendiri. So itulah, kalau tuan-tuan baca buku-buku kewangan pun, bila kita menyimpan, maknanya kita mengkayakan diri kita. Bila kita berbelanja, kita mengkayakan orang lain. So maknanya banyak-banyakkanlah portion menyimpan. Banyak-banyakkan portion menyimpan. Kalau boleh, maknanya sekarang kan sangat mudah lah untuk kita nak buat kata dari segi pendapatan tambahan. Kan boleh banyak produk-produk yang boleh kita jadi dropship, kan, tanpa ada sebarang kos untuk kita nak beli stok apa semua. So boleh saja buat pendapatan tambahan dari segi itulah. Okey, so maknanya kalau kata contoh tak cukup duit untuk yang kita dapat daripada pendapatan main pendapatan, so kita boleh buat sebarang dropship untuk kita nak adakan simpanan daripada pendapatan sampingan kita tersebut. Okey. Cumanya kita kena ada matlamat lah. Matlamat kita nak buat apa. At least ada contohnya, kita ada matlamat dana untuk dana persaraan. Dana persaraan kita nak berapa, ada contoh. At least kalau saya dari segi simpanan emas, yang paling basic orang kena ada adalah 200 gram. 200 gram kalau nilai sekarang maknanya dalam 50,000 lebih. 50,000 lebih, kalau orang kata kenapa boleh ke kaya dengan emas? Dia yang paling penting adalah kita tak miskin lah dengan emas. Sebab apa-apa keadaan pun emas tak akan jatuh nilainya kepada kosong. Berbanding dengan instrumen-instrumen lain, contoh instrumen-instrumen orang kata kewangan yang lain, contoh rumah ataupun hartanah. Mungkin dia boleh jadi nilai pada kosong. Mungkin kan, kalau contoh kita beli tempat yang agak remote, lepas tu tempat tu memang tak boleh nak diduduki, so mungkin pelaburan kita tu boleh jadi kosong. Tapi emas tak akan boleh jadi kosong. Sebab itulah pakar-pakar kewangan mengesyorkan setiap orang kena ada portfolio emas dalam pengurusan kewangan mereka. Contoh Tuan Azizi Ali, pakar kewangan Malaysia. Tuan Azizi Ali ni, dia mengesyorkan kita kena ada 10% lah daripada kita punya pendapatan, kita punya nilai kekayaan di dalam bentuk emas. Sebab apa-apa hal berlaku, emas akan tetap bernilai. Kalau contoh kata dia terbakar ke apa, rumah kita terbakar pun kalau kita jumpa balik, emas tu masih bernilai. Kalau kita simpan dalam bentuk ada duit, salam lah kan. Dah tak ada dah jadi debu, kat mana pergi pun kita tak tahu kan. So itu memang satu kelebihan emas yang tak ada pada tus kewangan yang lain lah. Okey. So kalau kata saya ni tak ada duit, macam mana saya nak mula? Kan. So macam mana saya nak mula? Sebab ramai orang yang kata saya tak ada duit. Kadang-kadang yang bercakap ni orang yang gaji 7,000, 8,000, tapi yelah, mungkin saya pun tak mendalamilah dari segi dia punya keperluan, komitmen dia macam mana kan. So kita kata saya bantulah dari segi apa yang paling minima yang puan boleh menyimpan, contohnya 100 macam tu. So contoh 100, boleh simpan saja 100 untuk keluarkan ini yang paling kecil lah. Item antara item pelaburan yang paling kecil lah yang boleh disimpan. Okey, ni 1 dinar. 1 dinar. Nampakkan 1 kat situ. 1 dinar. 1 dinar ni 4.25 gram. Sudah hari ini dalam 1,100 lah. Dalam 1,100. RM1,124 tambah RM1,134 all in. Maknanya contoh kata simpan 100 satu bulan, lebih kurang kata contoh dalam 12 bulan ataupun 13 bulan, 1 tahun lah, dapat satu keping ni. Okey. So 1 keping ni. So maknanya tuan puan dah menyimpan dah
ada orang kata tus kewangan yang boleh kekalkan nilai kekayaan tuan-puan dalam bentuk emas ni sampai bila-bila. Contoh 1 dinar ni, contoh 1 dinar ni adalah yang paling klasik lah, yang paling klasik kalau kita bagi kita orang Islam. Ada satu hadis Nabi menceritakan bahawa Nabi pernah meminta sahabatnya pergi membeli seekor kambing dengan 1 dinar 1400 tahun dahulu. Zaman Nabi 1 dinar sama beratnya 4.25 gram. Okey. So boleh beli seekor kambing. Sekarang pun RM1,124 boleh beli seekor kambing. So tak ada masalah lah dari segi inflasi. Kan kalau contoh katakan simpan duit, contoh bukan tahun lepas lah, tahun ni pun kalau contoh bulan 8, bulan 9 kan, ayam masih harga berapa? Ayam masih harga contoh kata bawah lah RM8 kan. Sekarang dah RM10 1 kilo kan. Maknanya dengan nilai RM10 kita tak boleh dapat seekor ayam. Tapi maknanya kalau kita simpan duit dalam bentuk emas macam ni, contohnya yang paling klasik ni lah, 1 dinar ni tuan-puan simpanlah sampai bila-bila pun boleh beli seekor kambing. So maknanya dia akan menjaga nilai duit tuan-puan. So itu yang paling bagi saya sebab saya nak jaga nilai duit saya. Nilai jaga duit saya. So kalau contoh tuan-puan simpan 100 bulan, nilai dia tu kalau contoh 1 tahun tuan-puan boleh dapat keluarkan dalam 1 dinar macam ni. So tuan-puan dah nak jaga nilai duit tuan-puan untuk jangka masa yang panjang. Sebab tu kalau siapa yang nak mula simpan emas, saya kalau contoh kata beliau kata saya ni ada duit RM10,000. So kalau duit yang banyak macam ni nak beli lamsam terus, saya akan tanyalah, okey, duit ni ada nak guna tak dalam masa yang terdekat? Kalau dalam masa terdekat nak guna, saya tak sarankan sebab emas ni dia ada harga turun naik lah. Harga turun naik. Kalau contoh kata saya nak pakai tahun depan untuk kahwin anak saya, contohlah orang yang berusia kan, nak dapat menantu, so nak kahwin anak saya tahun depan, saya nak pakai untuk buat kenduri. So saya tak sarankan lah tukarkan duit tu kepada dalam bentuk emas, sebab emas ni ada turun naik. Takutnya masa tahun depan yang masa nak guna tu emasnya belum naik lagi harga dan tuan-puan akan rugi. Sebabnya dia ada susut nilai. Susut nilai ni mana-mana barang pun ada susut nilai kan. Contoh tuan-puan beli kereta pun kan. Tuan-puan beli kereta nak jual bulan depan, beli bulan ni nak jual bulan depan, memanglah bukan kata bulan depan turun daripada showroom yang tuan-puan ambil itu dah susut nilai kan, dah tukar nama, maknanya jadi second hand dah. Sama jugalah dengan emas, dia ada susut nilai dia yang kita panggil sebagai spread. Contoh spread yang ni adalah 9%. Contoh kata maknanya contoh 1,000, dia punya susut nilai adalah RM90. RM90 maknanya dah kurang RM90. So kena tunggu sedikit masa untuk dia bagi keuntungan kepada kita. Okey. So itu yang saya sarankan. Kalau macam contoh yang ada duit sedikit, untuk saya ada simpanan ni, tapi saya ni jenis memang panas tangan dengan duit. Kalau saya simpan nanti cepat je duit saya ni pergi ke kedai-kedai. Kan, sekarang kan sangat senang kan untuk kita nak membeli, kita nak shopping kan, semuanya klik saja kita dah shopping. So sangat kira macam fragile lah duit kita ni kan, sangat fragile. Macam cepat saja duit kita contoh dalam bank menyusut kan. Contoh kata pagi ni ada 500, lepas tu dah tak ada dah, sebabnya kita boleh klik saja bayar dan duit kita habis. Okey, so maknanya kita memang emosi kita dengan emas, dengan duit adalah berbelanja lah. Sebab bila saya simpan dalam bentuk macam ni, tuan-puan simpan dalam bentuk macam ni, memang dia tak akan emosi untuk berbelanja. Emosi tuan-puan adalah untuk menyimpan lagi. So best ke tak best? Mestilah best kan. So boleh kaya ke dengan emas ni? Dia boleh kaya dengan emas sebab emosi tu. Bila tuan-puan simpan dan nak simpan lagi, jadinya tuan-puan makin kaya. Ini 10 gram. 10 gram ni RM2,645 hari ini. Okey. So kalau contoh campur dengan 2 ni, 1,100 dengan 2,600 dah dekat dengan 4,000 kan. So dah 3,700 lebih lah, 3,700 lebih, dah menghampiri 4,000. So kalau ada 2 keping ni simpan diam-diam je, okey lah, apa-apa hal berlaku, sedikit je kita punya kesukaran untuk nak guna duit, kita dah boleh jual ataupun pajak. Kan, so tak perlulah kita nak pergi meminta tolong kepada orang lain. Okey, so istilah best kan, bila kita ada kesukaran saja sedikit, kita boleh je gunakan apa yang ada di tangan untuk kita nak
mengharungi kita punya kesukaran pada masa tersebut lah. Okey. So kalau contoh tuan-puan, saya yang ini boleh juga, sebab ini sebagai pendant lah, pendant dia sebagai loket. Rantai ni tidak sekali lah, rantai tidak sekali. So pendant ni pendant ni loket ni dia dalam dia ada 1 dinar. Dalam dia ada 1 dinar. Sangat cantik. Okey. So dalam dia 1 dinar. Dia disadur emas lah, disadur emas. Waalaikumsalam Miza. Okey. Sihat Miza? Okey. So ini contoh yang ini. So at least contoh kata tadi saya tunjuk tadi yang tak ada dalam sarung kan, tak dalam loket. Yang ini 1 dinar lah, 1 dinar 4.25 gram ni. Yang dalam ni ada 4.25 gram, sama juga. Dia memang datang asing, cuma saya masukkan dalam ni 4.25 gram ni. Okey. So yang ini kita boleh pakai dengan rantai lah. So boleh pakai dengan rantai. Kita ada emas pelaburan dan kita ada juga boleh pakai sebagai orang kata perhiasan lah, sebagai perhiasan. Okey. Alhamdulillah sihat Okey. So maknanya macam yang ni, cuma yang ini harga dia lebih sedikit lah, sebabnya 1 dinar campur dengan dia punya pendant ni lah. Dengan pendant ni so dalam 1,700 lebih lah. Okey, 1,700 lebih. Kalau nanti ada promotion boleh bayar 10 kali, tapi sekarang tak ada promotion, bayar 6 kali sahajalah. Bayar 6 kali sahaja. Okey, kalau 1,700 bayar 6 kali agak tinggi sedikit lah. Contohlah 1,700 6 kali maknanya dalam tingkat 300 lah 1 bulan. Tapi kalau ada promotion boleh bayar 10 kali, maknanya bawah daripada RM200 lah. Okey. So simpanan 100 ni ada had maksimum tak masuk? Tak ada. Simpanan 100 ni kalau masuk dalam account tu dia tak ada had maksimum. Ada orang yang pernah maksud tengok dia ada lebih pada 1 kilo dalam account dia. Maknanya dia ada simpanan 250,000 lebih dalam account dia. Boleh masuk je bila-bila. Macam contoh hari ni kalau masuk 100 dapat 0.3759 gram. Harga hari ni lah, sebab harga hari ni agak murah sedikit, dia turun ni daripada yang minggu lepas. Hari ni RM266 1 gram. So kalau dalam account tu maknanya kita simpan je lah, kalau memang kita tak nak pegang kan. Macam contoh tu tak nak pegang, macam contoh maksud ni pegang sendiri. Tapi kalau orang tanya apa emas yang paling baik lah, maknanya antara account ataupun pegang sendiri, yang paling baik adalah yang kita pegang sendiri. Contohlah kita kata kita tak tahu kan, kita ni bukan semua bakal jenazah. So kalau kata contoh kita meninggal, at least emas tu ada di tangan, dan maknanya waris kita boleh gunakan lah, gunakan untuk sebarang keperluan lah. Contoh kata macam tu. Tapi kalau dalam akaun emas, boleh saja nanti kena buat proses lah, sedikit-sedikit proses untuk keluarkan emas tu, dan waris boleh dapat. Tapi dia macam ambil masa sedikit lah. So ada cara lah yang kita boleh senangkan lah supaya emas tu boleh dikeluarkan dengan senang. Kalau jalan yang secara orang kata tepatnya memang kena buat proses pusaka. Nanti kita simpan emas cash memang akan tukar kepada emas lah ya. Betul-betul. Memang kita masukkan dalam akaun tu, dia akan tukarkan terus ke dalam bentuk gram. Contoh, masuk 100 hari ni, dia akan tukarkan kepada 0.3759 gram. Tak nampak dah nilai RM100 tu Miza. Tak nampak nilai RM100. Contoh, esok harganya kata contoh turun ke ataupun naik, dia akan berubah kepada ikut gram yang harga hari itulah. So kita tak nampak dah berapa ratus kita simpan, kita nampak gram sahaja. Bila-bila masa kita nak keluarkan emas boleh memang boleh, cumanya dia macam contoh kita ada akaun dekat bank lah. Kita ada akaun dekat bank, kan bank tu kan dia depends kepada jenis bank. Contoh kalau saya ingatnya Maybank dia kena ada balance RM1 kan. Minimum RM1 kena ada balance dalam tu untuk kita keluarkan. Tapi kalau CIMB, kalau perasan, dia kena ada balance RM10. Contohnya macam tu. Ini dekat akaun emas gap ni, dia kena ada balance 1 gram. Macam contoh, kita ada 5.5, contohlah kita ada 5.5 gram, baru kita boleh keluarkan yang ini 4.25 gram. Sebab bila contoh kata kita ada 5.5, kita keluarkan 1 dinar 4.25 gram, akan ada balance 1.25 gram.
Macam tu. Dia kena ada balance at least 1 gram. Kalau kita maknanya kurang daripada 1 gram, macam kita nak kosongkan akaun dan kita nak tutup akaun lah. Itu je lah. Tapi maknanya kalau kita nak tutup akaun, boleh je nak kosongkan, tak ada masalah. Cumanya bila kita nak simpan balik tu, dia akan kenakan charge maknanya charge untuk aktifkan semula akaun kita RM50. Sayang kan RM50 kan, dapat berapa gram, dapat dah 0.1 lebih gram kan. Baik, kita simpan je dalam, tak ada masalah pun kan. So maknanya simpan, at least contoh kata ada 11 gram, bolehlah keluar 10 gram macam ni. Boleh keluar 10 gram macam ni kalau dah ada 11 gram. Maknanya ada balance 1 gram kan dalam tu kan. So simpan je lah. So memang sangat mudah lah sebenarnya. Okay. So sangat mudah. 100 ataupun lebih lah. Minimum 100. Maknanya kalau kita nak simpan dalam satu masa, kita ada RM50, tak boleh lagi lah. Cukupkan 100, barulah kita transfer kepada akaun emas kita untuk ditukarkan kepada gram. Okay. So okay Miza? Boleh okay. So sangat mudah lah. Contoh kalau kata kita nak buat untuk anak-anak kita pun boleh. Maknanya untuk setiap anak kita nak buat kan. Contoh kita dapat contoh adalah kita dapat anak-anak kita dapat daripada contoh saudara mara bagi ke, boleh buka untuk setiap anak tu, setiap akaun dia sendiri. Nanti kan cukup 18 tahun boleh tukarkan kepada akaun dewasa. Sebab mana lagi senang lah kan kita nak manage akaun nak budak-budak tu. Sebab kenapa dari segi long termnya untuk budak-budak sangat bagus, sebabnya dari segi kenaikan harga nanti ni contohlah saya tunjuk Miza boleh tengok kan. Jadi sebab kenaikan harga, kalau kita simpan untuk long term, untuk pendidikan, untuk tabung pendidikan anak-anak, contoh ini daripada tahun 1996, maknanya harga emas dah naik lebih daripada 500%. So maknanya sebab tu okay. So ini Miza tanya lagi kan, bajet lebih daripada bulan sama, boleh lebih tak? Tak ada masalah, boleh. Contoh kata setiap hari nak simpan boleh. Maknanya contoh kata hari ni dia tak ada wajib setiap bulan. Maknanya setiap hari, contohlah kan ada orang berniaga, contoh kan ada orang berniaga yang dia berniaga, saya ingat orang tu dia berniaga burger tepi jalan. So dia dapat untung contoh RM50, maknanya yang untung yang dia nak simpan lah RM50. So dia simpan 2 hari sekali 100. So tak ada masalah pun nak simpan lebih daripada satu kali. Okay, as long as satu kali dia simpan tu 100. So tak ada masalah. Dia bukan kata wajib simpan setiap bulan, tak. Tapi kalau nak simpan lebih daripada satu kali pun tak ada masalah. Sebabnya dia akan ikut rate harga semasa kita beli tersebut. Okay, boleh Miza? So kalau ada bajet lebih, bolehlah simpan lebih pun. Contoh kata dapat hari ni berniaga kan, dapat untung sedikit, boleh simpan hari ni. Lepas tu contoh minggu depan ada lagi lah, alhamdulillah ada lagi lebih sedikit, boleh simpan, masuk lagi. So dia akan ambil harga ikut harga harian. Ni contoh yang saya cakap tadi pasal gold price ni. So kalau kita tengok dari segi kenaikan tu, memang dia naik lah kan, ada naik tapi ada turun. Lepas tu saya kata dalam masa kurang daripada 2 tahun ataupun paling-paling banyak dia kena 3 tahun lah. Paling-paling sedikit untuk kita nak simpan duit. Contoh kita ada duit yang besar, contoh duit yang 100 ni, saya orang kata dari segi kegunaan tu, kita mungkin rasa macam tak ada nak guna kot dalam masa 1 atau 2 tahun kan. Jadi mungkin saya tak kisah sangat lah orang yang nak simpan sedikit-sedikit ni. Okay, so kalau yang nak simpan banyak tu, jangan simpan lah. Kalau macam contoh kata ada contoh kata dapat, ada kes yang saya punya mentor, ada kes yang dia dapat pewarisan daripada suami dia meninggal, contoh dia ada 30,000, itulah yang dia ada 30,000 dan dia tak kerja. So memang tak disarankan lah, sebabnya 30,000 tu lah untuk dia mulakan hidup dia. Kalau dia beli emas, contoh beli emas ni dia tak ada pendapatan. Kalau contoh tuan puan jumpa dengan mana-mana skim lah, mana-mana skim sekarang kan harga emas tengah cantik, banyak jugalah yang terkena dengan skim-skim emas ni kan. So katanya ada dapat pendapatan bulanan, pendapatan harian. So memang kalau mengikut saya punya pembacaan, saya punya bacaan buku-buku, dan juga saya mungkin macam bertalaki lah daripada guru-guru emas saya, emas ni tak ada pendapatan kecuali bila kita jual ataupun bila kita pajak tu, kita boleh gunakan duit tu untuk contoh sebarang keperluan. Dia tak ada tak ada. So kalau ada jumpa macam tu, sebab banyak dah kes yang bila dia orang kata dari segi orang kata melabur, sebenarnya dia akan melebur lah. Sebabnya contoh kata dapat untung
Contoh ada kes yang ni gambar ni jangan saya tunjuk dengan gambar. Yang gambar yang orang rugi ni kan. Baru lagi kes ni bulan 10. 3 mangsa sindiket pelaburan emas rugi RM120,000. Sebab yang ini dia kata dalam masa 3 hari saya ingat berapa persen dia boleh dapat keuntungan duit yang dilaburkan tersebut. So kalau ada yang macam ni, sebab saya faham lah, saya pun ada dulu sebelum saya baca-baca buku ni kan, saya faham lah, kita nak cepat untung kan, kita nak cepat untung. So kalau yang macam orang kata too good to be true, macam best sangat betul ke ni kan, so kita kena hati-hatilah, kita kena hati-hati sebab banyak skim-skim yang orang kata kita rasa macam teruja lah bila dengar, dan nanti kita yang akan rugilah. Okay, so janganlah. So yang paling ultimate-nya kalau saya, sebab tu saya menyimpan dengan public gold, sebab kita beli emas kita dapat emas. Itu yang paling penting sebenarnya. Kita beli emas kita dapat emas. Kita pegang sendiri. Kalau contoh yang dalam akaun tu pun sebenarnya emas tu ada, cuma public gold tolong pegangkan. Public gold tolong pegangkan. Maknanya memang itu pemilikannya 100% kita. Dan kalau contoh cukup 85 gram dalam akaun emas tu, kita kena keluar zakat. Public gold tak keluarkan sebab public gold tolong pegangkan sahaja. Emas tu emas kita, cuma kita belum keluarkan. Bila dah sampai 85 gram, keluarkan zakat lah. Zakat tu 85 gram lah kalau Selangor. Saya ingat dekat negeri lain pun sama kot. Tapi boleh check lah nanti. Kalau Selangor, emas simpanan 85 gram, emas pelaburan ni, emas simpanan 85 gram. Kalau yang emas perhiasan tu, kena check balik lah berapa gram yang kena dikenakan zakat kan. So, macam contoh yang saya cakap tadi kenapa sangat sesuai? Contoh untuk budak-budak kan. Contoh budak-budak sekarang ni kan dah boleh pergi berjalan-jalan kan. Lintas negeri, lintas daerah semua. Contoh kan, dah lama tak jumpa mak saudara, sepupu ke semua, mak sepupu. Anak-anak kita mungkin diberi duit kan. Diberi duit. Boleh. Boleh. Nanti jawab WhatsApp je kan. Daripada duit tu kadang kan kita dapat duit, lepas tu kalau kita tak simpan ni, dia cepat je dia nak pergi ke shopping kan. kan. Sebab sekarang kan senang nak shopping kan. Boleh saja, tak ada masalah. Okey. Sebab kita nak, sebenarnya macam contoh kan yang contoh kata untuk budak-budak ni kan, memang sangat sesuai lah untuk budak-budak ni, untuk kita simpankan, kita tukar duit mereka kepada dalam bentuk emas untuk long term. Contoh kata ultimate kita nak adakan mereka akaun untuk orang kata ganti PTPTN lah. Maknanya kita nak bila dia masuk belajar, tak perlu dah dia nak buat pinjaman. Sebab pinjaman kan lepas tu ada lagi dia punya maknanya faedah yang nak kena dibayarkan. At least bila kita simpan, at least kalau kata ada sedikit pun, at least untuk dia orang punya deposit untuk nak masuk, kata bayar yuran pengajian ataupun nak beli barang-barang awal kan. Okey, terima kasih kakak. Tu Ja tu berminat juga tu. Okey. So maknanya sebabnya dalam long term dia sangat orang kata kenaikan dia tu 500% dalam masa 20 tahun. So maknanya tak ada instrumen lain yang boleh mengekalkan prestasi sebagaimana emas. Okey, sebagaimana emas. Macam contoh kata dia memang dah mengekalkan, emas ni dah mengekalkan dia punya kenaikan lebih daripada 10% dalam setiap tahun, lebih daripada 10 tahun. So tak ada instrumen lain. Contoh kata ASB tabung haji tak ada. ASB tabung haji pun kalau sekarang kan dapat 4%, berapa persen kan. So kalau tabung haji tu saya disclaimer lah. Disclaimer, tabung haji kita kena simpan lah sebagai kita orang Islam, matlamat kita untuk nak pergi haji kan. So maknanya at least kalau dah ada duit tu, simpanlah minimal kata contoh 15,000 untuk kita nak secure lah, untuk kita nak pergi Mekah kan, kita nak pergi haji. Okay. So tapi bestnya yang kalau kita simpan dalam tabung haji ni, maknanya kita tak perlu fikirlah pasal nak bayar zakat sebab dia dah keluarkan zakat lah kan. Okay. Itu satu kelebihan lah dekat tabung haji. Cumanya untuk kita nak jaga nilai duit kita, contoh kata dari segi kenaikan inflasi ke apa semua tu, sangat disarankan tukar dalam bentuk emas macam ni lah. Dalam bentuk emas macam ni. Sebabnya, contohlah ni kan, contohnya sebabnya dia dah mengekalkan kuasa belinya. Maknanya contoh kita beli ni, simpanlah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, simpan dalam bentuk ni, still boleh beli seekor kambing sampai bila-bila. Maknanya contoh kata, kalau contoh RM1,000 boleh beli berapa ratus ekor ayam. So, maknanya kuasa beli tu sampai bila-bila pun boleh beli. Walaupun ada kenaikan harga ayam, kenaikan harga kambing, boleh beli juga dengan 1 dinar ni.
So sebab tu duit yang kita tak pakai dalam lebih daripada 3 tahun sangat bagus untuk ditukar kepada dalam bentuk emas ni lah. Okay. So bila orang kata boleh ke mula simpan emas dengan RM100? Sangat boleh, sebab dengan akaun emas anda boleh simpan mula dengan RM100. Maknanya orang kata kalau AirAsia tu kan everyone can fly kan. So yang ini everyone can buy gold lah. Sebab dengan 100 orang kata RM3 lebih dari satu hari kena simpan untuk nak dapatkan 101 bulan. Okay. Okay. So kalau tak ada sebarang persoalan, maknanya saya nak conclude lah hari ni kan. So conclude hari ni maknanya siapa-siapa pun boleh mula simpan emas untuk nak menjaga orang kata nilai kekayaan mereka. Nilai kekayaan mereka dan juga menjaga dari segi emosi lah, menjaga dari segi emosi. Sebab emosi kita dengan duit ni, kita nak berbelanja. Kita nak berbelanja, sangat nak berbelanja. Kalau contoh dari segi emas ni, emosinya adalah kita nak simpan. Kita simpan. Macam contoh saya tak pernah lagi lah saya jual saya punya emas. Sebabnya emosi memang bila kita ada emas, emosi kita nak menyimpan. Mungkin tapi bila kita ada keperluan, kita bolehlah jual, tak ada masalah pun. Kita contoh kata kita nak masuk rumah baru, nak buat deposit beli rumah, nak terpaksa contoh kata deposit nak beli kereta, contoh kereta kita memang dah tak, macam orang kata tak sesuai untuk dipakai lagi, nak beli kereta baru sebelum deposit. So tak ada masalah kan. So maknanya kita sebenarnya lagi bermaruah. Sebab apa? Kan? Kalau contoh saya dulu, ya Allah, ampunkanlah dosa saya kan. Saya dulu kalau saya tengok orang yang pergi pajak gadai kan, Rahnu ke apa, saya rasa macam kesian dia pergi pajak gadai. Padahal sebenarnya dia lagi bermaruah sebab dia ada emas untuk digadaikan. Sedangkan saya lah masa tu tak ada emas pun, pandang orang sinis sebab dia pergi pajak gadai. Tapi sebenarnya kalau kita perasan, kalau kita tahu dari segi sebaliknya, dia pergi pajak gadai sebab dia ada emas. Dia tak perlu nak buat personal loan untuk nak dapatkan duit kan. Sebenarnya lagi bagus. Okay, so kita boleh tukar perspektif kita lah. Maknanya bila kita nak guna duit, kita ada emas dan kita boleh pajakkan ataupun gadaikan emas kita untuk nak dapatkan duit tersebut. Okay. So moga Allah ampunkan dosa saya lah sebab pandang sinis pada orang yang pergi pajak gadai kan. So dengan cara macam ni saya cerita balik kepada orang, sebenarnya bagus simpan emas sebab kita boleh dapatkan duit dengan emas kita tersebut. Okay, tanpa kita perlu meminjam pada orang kan. Kan malu kan kita nak pinjam pada orang kan, nak guna duit sedikit pun kita dah kena pergi pinjam dengan orang, nak jumpa dengan orang kan tebal muka kan kalau kita nak pinjam duit dengan orang kan. So bila kita ada duit, kita simpan saja, sebabnya duit kita hari ini bukanlah untuk kita gunakan hari ini semata-mata, tapi kita kena ada untuk nak guna pada masa hadapan. Ultimate-nya macam yang saya cakap mula-mula tadi, ultimate kita tak adalah contoh. Saya ni memang tak ada, saya pernah baca lah, orang yang tak ada, orang kata matlamat hidup yang tinggi sangat, dia kata. Dia tak apa, dia kata as long as dia boleh hidup dengan suami dia, makan pakai cukup lah, dia tak perlu pun kata contoh nak ada beli rumah sendiri ke, dia nak ada emas banyak ke, tak ada, dia kata. Tapi ultimate-nya kita kena ada dana persaraan, sebab akan sampai masa kita tak boleh bekerja dan masa tu kita takkan nak mengharap pada orang lain. Bila kita ada simpanan, kita boleh gunakan simpanan kita tu untuk nak menyara kehidupan kita masa kita dah tak mampu untuk bekerja lah. Okay. So macam contoh kita baca kan, yang kita tengok yang viral, kes yang viral pasal rider yang dah berusia tu kan, tapi kita tak tahu apa dia punya kisah silam. So saya tak ada nak salahkan dia, cuma kita ambil lesson learn daripada kehidupan dia tu supaya kehidupan kita akan jadi lebih baik. Kan, sebab kata saya tak ingat sama ada ayat Quran ke apa ke hadis Nabi ke ataupun kata-kata ulama kan, orang Islam ni dia tak akan jatuh lubang yang sama. Sebelum kita jatuh lubang tu, macam contoh kita tengok orang tu dia terpaksa bekerja bila dia dah tak berusia, maknanya kita dah tengok dah lubang dia, maknanya kehidupan ni kalau kita tak bekerja nanti, kalau kita tak ada duit, so kita akan sukar lah. So kita dah tengok dah kat situ dia punya kesukaran, so kita boleh ambil lesson learn kat situ untuk kita nak mulakan maknanya kita jalani hidup kita dengan orang kata sekadar yang boleh lah. Janganlah kita nak bermewah-mewah sedangkan kita tak ada simpanan pun untuk kita gunakan pada masa depan lah. Itu peringatan untuk diri saya sendiri jugalah kan. So tak adalah, kita tak perlulah nak ikut orang hipster, orang kata nak orang dah boleh berjalan ni, nak pergi orang kata berpiknik ke
maknanya lebih-lebih lah dari segi tu. Cuma mungkin kita kena jugalah kan dari segi nak beri reward diri sedikit, nak jalan-jalan, tapi tidaklah terlalulah melebihi sangat. Okey. Setakat itu saja hari ini. So, boleh ke mula simpan emas dengan RM100? Semua orang boleh mula simpan. So, kalau apa-apa hal, boleh saja WhatsApp saya untuk saya bantu tuan-puan untuk adakan simpanan. Kita boleh keluarkan diri kita daripada 75% rakyat Malaysia yang tak ada simpanan RM1000. So, kita boleh keluarkan dulu. Maknanya kita keluarkan diri kita daripada majoriti rakyat Malaysia yang tak ada simpanan RM1000 dengan emas. Lepas tu kita tambahkan kita punya nilai kekayaan melalui emas. At least, yang paling bagus kita ada 200 gram. 200 gram maknanya kita ada 50,000 lebih nilai dalam bentuk RM. So maknanya orang kata kita sukarlah nak miskin bila kita ada at least simpanan dalam RM50,000 macam tu kan. Okey. So kita jumpa lagi di lain hari. Semoga ada manfaat. Kalau kata rasa macam saya punya perkongsian ni ada manfaat, bolehlah di-sharekan video ini untuk orang lain pun dapat manfaat yang sama. So terima kasih kerana sudi join live saya. Yang bertanya pun terima kasih. Semoga adalah orang lain pun dengar, boleh fahamlah apa yang macam mana kita boleh mula dengan simpanan emas RM100 ni. Okey, so assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.